Baik, Nasional 8 edisi 30 Mei, paparan utama malam ini. Bina tembok di sempadan langkah terbaik tangani pencerobohan. Malaysia sedia jadi hos sidang kemuncak ASEAN Mini, bincang isu pemerdagangan manusia. Dan pembinaan Hospital Padang Besar Pembangunan Lembah Cuping diluluskan. Baik saudara, paparan penuh seketika nanti bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin dan Hazel Desmond. Malaysia selaku pengerusi ASEAN sedia menjadi hos penganjuran sidang kemuncak ASEAN Mini bagi membincangkan isu pemerdagangan manusia. Pada masa sama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata isu tersebut tidak wajar menjadi tanggungjawab Malaysia sahaja kerana ia juga membabitkan sempadan beberapa negara ASEAN. Minta kerjasama dengan negara-negara yang berkenaan. Saya dah minta Menteri Luar untuk meninjau kemungkinan Malaysia menaja atau menjadi tuan rumah kepada Mini ASEAN Summit membincangkan perkara ini untuk mencari satu solution di peringkat ASEAN dan satu tamparan juga kepada ASEAN kalau perkara ini tak dapat diperlihatkan sesuatu yang positif atas semangat ASEAN. Datuk Seri Najib turut mengarahkan polis untuk melakukan siasatan segera tentang isu pemerdagangan manusia dan mereka yang terlibat perlu dikenakan tindakan. Mengenai desakan supaya ASEAN memberi tekanan kepada Myanmar, Datuk Seri Najib berkata, tumpuan utama kini adalah untuk menyelamatkan Rohingya dan menempatkan mereka di lokasi sementara yang selamat. Beliau bercakap kepada media selepas menyampaikan anugerah Desa Sejahtera 1 Malaysia peringkat kebangsaan di Perlis. Kerajaan berhasrat membina tembok dan benteng di sempadan Malaysia-Thailand di samping meningkatkan pengawasan di Pusat Pemeriksaan Kastam, Imigresen dan Kuarantin KIK. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata pembinaan struktur itu mungkin jauh lebih berkesan dalam mengawasi sempadan. Jelasnya, pembinaannya perlu kerana hakikatnya pasukan keselamatan tidak mampu untuk memantau lebih 100 jalan tikus di kawasan sepanjang kira-kira 700 km sempadan negara yang memisahkan Malaysia dan Thailand. Beliau juga dijadual bertemu Menteri Besar Perlis, Kedah dan Kelantan tidak lama lagi untuk memaklumkan arahan terbaru Kementerian Dalam Negeri kepada petugas keselamatan sempadan negara untuk meningkatkan lagi pengawasan. Pemeriksaan di pusat pemeriksaan di sempadan perlu diperkukuhkan supaya tiada lagi individu yang boleh keluar atau masuk sesuka hati. Sebelum pembinaan tembok dan benteng itu direalisasikan, kawalan keselamatan di satu daripada laluan tikus di sempadan Malaysia-Thailand dikenali sebagai laluan Syed Omar di Perlis akan diperketat selain rondaan berkala dipertingkat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Shahidun Kassim berkata laluan kira-kira 4 km yang tidak berpagar merentasi hutan simpan kedua-dua buah negara itu telah menjadi perhatiannya sejak 20 tahun lalu. Menurut Datuk Seri Syahidan yang juga anggota Parlimen Arau, laluan Syed Omar itu tiada halangan untuk sesiapa masuk dengan hanya melalui jalan kampung. Antara laluan tikus lain termasuk di Felkra Lubuk Sirih, Felda Mata Air, Ladang Tebu Cuping, Wang Klian dan Bukit Batu Putih. Laluan tikus itu dikatakan antara yang paling mudah dan cepat dibolosi kerana tidak berpagar dan hanya mengambil masa kira-kira 1 jam mendaki bukit dengan jarak kira-kira 2 km dari kaki bukit di kampung Syed Omar Bintong ke kampung Puju, Thailand. Tiga bot dipercayai membawa pendatang tanpa izin dikesan berdekatan pulau jarak di Perak dan hasil pemantauan dilakukan helikopter yang membuat pemantauan di sempadan TLDM dan APMM sudah diarah menggerakkan aset ke lokasi berkenaan. Bercakap di Kangar Perlis, Datuk Seri Shahidun Kassim menjangkakan lebih ramai pelarian yang menuju ke sini dan untuk menanganinya, kawalan keselamatan ketat perlu. Sejak sebulan lepas, isu pendatang dipercayai dari Bangladesh dan etnik Rohingya Myanmar yang terdampar di dalam bot di perairan Selat Langkawi dan Melaka menjadi perhatian dunia.
Beliau berkata etnik Rohingya yang telah ditempatkan di depoh tahanan dalam negara tidak akan diusir dan akan dibenarkan tinggal sekurang-kurangnya setahun sebelum dihantar ke tempat lain. Malaysia, Thailand dan Indonesia terus mempertikat kerjasama dalam membantu manusia mangsa penyeludupan manusia dengan meluaskan bantuan pencarian di Laut Andaman dan di pantai-pantai sekitarnya. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, pihak berkuasa dari ketiga-tiga negara berkenaan telah diberi arahan untuk menyelamatkan pelarian terbabit yang dipercayai dibiar terapung dalam bot oleh tekong atau penyeludup yang telah melarikan diri untuk mengelak ditangkap. Kalau dijumpa oleh pihak Thailand akan dibawa ke Thailand, kalau dijumpa di Malaysia akan dibawa ke Malaysia, kalau di Indonesia dibawa ke Indonesia. Ini adalah cara kerjasama orang ASEAN, negara ASEAN untuk menangani masalah mereka yang telah diapungkan oleh pihak penyeludup ini untuk datang ke Timur Jauh. Beliau memberitahu media selepas menghadiri Majlis Pelancaran Projek Rumah Mesra Rakyat RMR Muara Tebas, Kuching. Dalam pada itu, seorang warga Thailand yang dipercayai memiliki bot yang dikesan membawa lebih 200 migran ditahan. Sumber AFP menyebut lelaki 53 tahun itu ditahan di Yangon selepas Myanmar bertukar maklumat risikan dengan polis Thailand. Laporan itu berkata dia mempunyai kaitan dengan kumpulan ejen pemerdagangan manusia di Bangladesh yang membawa pendatang ke Thailand dan Malaysia. Awal bulan ini lebih 200 lelaki ditemui dalam sebuah bot yang didaftarkan sebagai bot perikanan Thailand. Kesemua migran terbabit diselamatkan. Dan seperti Malaysia, pihak berkuasa Thailand akan menghantar bekalan makanan dan perubatan kepada beribu-ribu migran yang dipercayai masih berada di lautan. Dianggarkan kira-kira 2,000 orang masih hanyut di Laut Andaman dan Teluk Benggala. Kapal laut Thailand Ang Thong dijadikan sebagai pangkalan bantuan kemanusiaan dalam usaha negara itu membantu para migran. Antara yang disediakan 10,000 air botol, 10,000 paket mi segera dan 5,000 tin ikan. Ianya cukup untuk kira-kira 500 orang dalam tempoh 7 hari. Turut disedia bilik operasi bagi bantuan perubatan dan kecemasan. Kapal Ang Thong ini akan berlayar merentasi perairan Thailand dan melakukan carian bot-bot yang terkandas dengan helikopter. Namun pihak berkuasa berkata peluang untuk menjumpai mereka amat tipis. Lebih 4,000 pelarian mendarat di Malaysia, Thailand dan Indonesia bulan ini sahaja. Rakyat Bangladesh keluar dari negara mereka disebabkan desakan kemiskinan. Manakala kaum Rohingya pula akibat tekanan kerajaan Myanmar yang mendiskriminasikan golongan minoriti itu. Isu migran dan penemuan kubur besar dan kem tahanan di sempadan Thailand, Malaysia menarik perhatian Amerika Syarikat selepas pembantu setiausaha negara itu bagi pelarian dan migrasi N.C. Richard tiba di Kuala Lumpur hari ini. Tumpuan utama delegasi Amerika Syarikat ini selepas menghadiri mesyuarat di Bangkok, Thailand semalam ialah isu pendatang Rohingya menjadi agenda penting perbincangan dengan kerajaan Malaysia. Dalam satu kenyataan, Jabatan Negara Amerika Syarikat menyokong Thailand, Malaysia, Indonesia, Bangladesh dan Myanmar dalam menangani penganiayaan migran dan pencari suaka di Teluk Benggala dan Laut Andaman. Anne berkata, dengan sokongan kerajaan Malaysia, tentera Laut Amerika ketika ini melakukan rondaan perairan laut antarabangsa melalui penerbangan dari Subang bagi mengenal pasti bot-bot yang membawa migran. Amerika Syarikat akan turut menyumbang bantuan logistik di samping dana $109 juta bagi bantuan kemanusiaan kepada Myanmar termasuk Rohingya. Tindakan Malaysia memberi perlindungan sementara terhadap pelarian Rohingya sama sekali tidak menjejaskan perpaduan negara ini sekiranya diurus dengan baik. Tegas Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Gandesan Letchumanan, ini kerana keputusan untuk membantu kumpulan pelarian itu adalah atas dasar kemanusiaan. Tambah Gandesan, pihak yang lebih bertanggungjawab untuk mengendalikan isu tersebut perlu membuat pengawasan terperinci agar tidak menjejaskan martabat dan keamanan negara. Kalau dia diurus dengan baik, saya rasa dia tidak akan menjejas kepada. Jadi kemanusiaan di atas dasar kemanusiaan ini, kita perlu membantu antara satu sama lain. Dan saya rasa dia tidak akan urus. Tapi
pengurusan itu akan dibuat oleh agensi yang lain. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Negeri Kelantan 2015 di RTC Tunjong, Kota Baru. Malaysia berkongsi pendekatannya dalam menangani isu militan asing pada taklimat terbuka Peringkat Menteri Majlis Keselamatan PBB mengenai militan asing, pemantauan dan kawal seliap gerakan militan asing yang terbabit dengan IS di New York. Antaranya penggubalan Rang Undang-Undang Pencegahan Keganasan 2015 POTA dan Rang Undang-Undang Langkah-Langkah Khas menangani keganasan di luar negara 2015. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, POTA sudah diluluskan Parlimen dan sedang menunggu perkenan Yang di-Pertuan Agong untuk dikuatkuasakan. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media. Jelasnya, Malaysia yakin POTA merupakan inisiatif terbaik pencegahan jenayah keganasan. Aspek pemulihan turut diberi tumpuan supaya individu terbabit dapat kembali ke pangkuan masyarakat. Sesi yang dipengerusikan Menteri Luar Lithuania, Linus Linkevičius, itu pertama kali membabitkan penyertaan Peringkat Menteri Keselamatan atau Menteri Dalam Negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yakin Perlis akan terus menjadi kubu kuat Barisan Nasional selepas menerima sokongan daripada dua pemimpin utama di negeri utara tanah air itu. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata sokongan yang diterima daripada anggota Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim dan Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man amat penting kepada kekuatan BN negeri. Tegas Datuk Seri Najib, sokongan tidak berbelah bahagi daripada pemimpin BN negeri-negeri dan rakyat akan menjadikan kerajaan lebih kuat. Dan sebagai Perdana Menteri, beliau boleh terus mentadbir negara dengan lebih cekap dan berkesan. Tetapi ini semua mampu kita lakukan sekiranya rakyat dan parti memberi kepercayaan dan sokongan yang padu kepada pimpinan kerajaan dan parti. Pagi tadi, sebelum ini saya telah berjumpa dengan anggota-anggota parti. Bila saya bersalaman, ada juga anggota parti. Bila berjabat tangan dengan saya, kata pada saya, Datuk Seri, be strong. Saya sebenarnya akan jadi strong bukan kerana madu lebah yang Datuk Seri Syahidan bagi pada saya. Walaupun madu lebah itu memanglah salah satu daripada punca kekuatan fizikal. Tetapi kalau dari segi kekuatan politik, kalau orang kata be strong, saya akan jadi strong kalaulah anggota-anggota parti kita setia dan memberi sokongan yang tidak berbelah bagi pada saya. Datuk Seri Najib berucap pada Majlis Jamuan Mesra Rakyat Perlis di Dewan 2020 Kangar. Majlis dihadiri kira-kira 5,000 orang yang jelas teruja untuk bertemu Perdana Menteri. Sempena lawatan kerja sehari ke Perlis, Perdana Menteri terus mengumumkan berita gembira untuk rakyat Perlis iaitu kelulusan pembinaan Hospital Padang Besar. Kerajaan Persekutuan juga secara prinsipnya bersetuju meluluskan projek pembangunan Lembah Cuping dan hub logistik Padang Besar dalam rancangan Malaysia ke-11. Pada prinsipnya, pembangunan Lembah Cuping dan hub logistik Padang Besar mendapat kelulusan daripada kerajaan pusat. Saya telah umumkan perkara ini dalam ucapan RMK11. Cuma peruntukan tu kita akan tentukan banyak mana. Inland Port di Kuala Perlis pun kita telah luluskan dan saya telah luluskan. Dan satu lagi yang saya nak umumkan hari ini, bahawa projek Hospital Padang Besar akan diluluskan oleh kerajaan.
Sebelum ini, perancangan untuk membina hospital parang besar yang disenaraikan dalam rancangan Malaysia ke-10 tertangguh. Namun disenaraikan kembali menerusi rancangan Malaysia ke-11. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak turut mendengar taklimat mengenai perancangan pembangunan negeri Perlis di Kompleks Dun di Kangar. Menurut Exco Kerajaan Negeri Datuk Sabri Ahmad, taklimat itu turut menyentuh tentang merangkumi Aku Janji Barisan Nasional pada PRU 13 lalu. Jadi sejumlah peruntukan yang cukup besar yang kita mengharapkan seperti mana yang telah pun kita mohon lebih daripada 2 bilion untuk pembangunan ini boleh dalam rancangan Malaysia ke-11. Jadi dengan adanya pembangunan yang amat berhormat ini, sekurang-kurangnya suara hati rakyat ini boleh dapat didengar dan juga dapat dinilai oleh yang amat berhormat di sini. Dalam RMK11, Lembah Cuping juga disenaraikan sebagai salah satu projek yang akan dilaksanakan di Perlis mulai tahun 2016 hingga 2020. Pembangunan Lembah Cuping bernilai RM961 juta bakal melonjakkan Perlis ke arah sebuah negeri bandaraya pada tahun 2030. Lokasi tersebut yang berkeluasan 1,200 hektar akan dimajukan sebagai sebuah kawasan perindustrian secara berperingkat. Bertemu kembali. Pusat Anak Permata Negara bakal memperkenal ujian minda secara dalam talian bertujuan mengenal pas lebih ramai kanak-kanak genius terutama di luar bandar. Penaung Pusat Anak Permata Negara Datin Sri Rosmah Mansor berkata kanak-kanak yang terpilih akan ditempatkan di kem khas di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi membolehkan mereka mengikuti sesi pembelajaran secara berasingan dengan kaedah khas. Sehingga kini, Permata telah menjalankan projek perintis ke atas 47 kanak-kanak. 3 daripadanya mendapat ujian IQ 129, iaitu tahap genius. Manakala 8 daripadanya melepasi tahap biasa. Jadi bila kita buat perkara-perkara macam ni, jadi kita dapat menengok ataupun melihat ataupun mendapatkan anak-anak yang rupanya IQ mereka atas daripada 129, ya. Ditemui ketika menghadiri majlis ramah mesra dan sesi dialog bersama ibu bapa Pusat Anak Permata Negara di Berseri Perlis, beliau berhasrat untuk mewujudkan pusat berkenaan di setiap parlimen di negara ini. Di Perlis, 4 pusat anak permata negara yang terdapat di Tambun Tulang, Arau, Padang Besar dan Kangar memenuhi kriteria yang berkualiti. Pusat Anak Permata Negara dilaksanakan sejak 8 tahun lepas, merangkumi 7 program utama: Permata Pintar, Permata Seni, Permata Ihsan, Permata Kurnia, Perkasa Ed Remaja dan Hospital Kanak-kanak. Teknik pembelajaran yang diaplikasikan oleh Permata Negara mampu membentuk disiplin, karakter dan perkembangan minda yang positif. Demikian pandangan oleh beberapa ibu bapa di Perlis dan mereka yakin tahap pendidikan kanak-kanak di pusat pembelajaran itu semakin terselah. Pembelajaran dia memang saya tengok okeylah, bagus sebab saya dapat tengok anak saya berkembang dengan pesat, boleh menguasai bahasa Melayu dalam masa yang singkat, berapa bulan saja dia dah boleh cakap bahasa Melayu. Ya, lebih negari. Lebih negari ya, ya. Institusi perubatan perlu memilih dan menjurus kepada pengkhususan serta kepakaran dalam satu bidang supaya kualiti mutu perkhidmatan dipertingkat atau bergelar pakar. Ia sekaligus boleh melahirkan ramai pakar tempatan di dalam bidang perubatan tertentu. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Hilmi Yahya, kepakaran di dalam sesuatu bidang mampu menarik pesakit dari luar negara datang ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan. Ia seterusnya menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara di dalam industri pelancongan perubatan. They can provide, they can be develop a certain discipline so that they become really good, really well known throughout the world. Kita tak mau mediocre, sini semua boleh. In the end, we don't excel in anything. Kita nak concentrate on. So kalau each hospital, each chain concentrate on certain discipline, that will be very good for the country, especially in the tourism field, in field of medical tourism.
Antara pusat perubatan yang khusus bertaraf pakar ialah Institut Jantung Negara dan Institut Kanser Negara. Datuk Seri Dr. Hilmi ditemui selepas melancarkan cawangan baru Hospital Columbia Asia di Petaling Jaya. Ia adalah cawangan yang ke-11 di Malaysia dan ke-28 di dunia. Projek Lebuh Raya Duta Ulu Klang Expressway Duke Fasa 3 satu penyelesaian inovatif dan menyeluruh kepada sistem pengangkutan bersepadu serba lengkap, cekap dan efektif di ibu negara. Malah projek berkenaan menyediakan satu lagi alternatif untuk mengawal pergerakan keluar masuk kenderaan yang dianggarkan 3 juta sehari. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faisal Talib yakin dengan menggunakan pakai konsep Park and Ride Duke Fasa 3 dapat memaksimumkan penggunaan pengangkutan awam. Melalui konsep Park and Ride ini, orang ramai boleh meletakkan kenderaan di 52 buah kawasan yang disediakan sebelum meneruskan perjalanan ke pusat bandar menggunakan pengangkutan awam seperti KTM komuter, MRT, LRT serta bas perantara. Konsep baru ini dijangka dapat mengurangkan 53% daripada 3 juta buah kenderaan yang memasuki ibu negara pada waktu siang. Kita dapat sinkronisekan di antara keperluan lalu lintas, information system dan juga keperluan tempat letak kereta yang sesuai park and ride, supaya dengan adanya park and ride ni, mereka yang letak kenderaan di sana, kemudian ada kemudahan-kemudahan komersial di situ untuk membolehkan mereka tak perlu nak datang ke tengah bandar nak beli barang dan sebagainya. Mereka boleh buat macam apa yang telah pun dilaksanakan umpamanya di Singapura. Beliau berucap pada perasmian program interaksi awam dan pihak berkepentingan bagi projek Lebuh Raya Duke Fasa 3 di ibu negara. Projek Park and Ride bernilai 3.7 bilion ringgit ini dimajukan oleh EcoVest Berhad bermula pertengahan tahun depan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 85% penyata cukai barang dan perkhidmatan GST akan diterima pada 1 Jun ini. Sebanyak 55,000 syarikat telah mengemukakan penyata cukai itu sehingga 29 Mei daripada keseluruhan 75,000 yang dijangka diterima. Pengarah GST Jabatan Kastam, Datuk Subramaniam Tolas yakin sasaran itu dapat dicapai berikutan tarikh akhir mengemukakan penyata GST yang sepatutnya esok dilanjutkan ke hari Isnin memandangkan 31 Mei jatuh pada hari Ahad. Hanya 73% yang telah kemukakan penyata dan tarikh akhir untuk kemukakan penyata adalah 31 Mei. Tetapi 31 Mei jatuh pada hari Ahad. Oleh yang demikian, syarikat-syarikat masih boleh kemukakan penyata pada 1 hari bulan Jun. Ya. Jadi masih ada masa lagi. Beliau turut menasihatkan syarikat yang menghadapi masalah mengisi penyata GST supaya mendapatkan penjelasan lanjut di pejabat Jabatan Kastam. Justru tiada alasan bagi syarikat tidak mengemukakan penyata GST tepat pada masanya. Syarikat yang gagal mengemukakan penyata itu secara automatik akan diberi notis dalam tempoh 2 minggu selepas sistem MyGST mengesan kegagalan tersebut. Pengemukaan penyata terbahagi kepada 2 kategori. Syarikat yang mempunyai perolehan tahunan melebihi 5 juta ringgit setahun perlu mengemukakan penyata setiap bulan. Manakala bagi kategori penyata sukuan, ia perlu dikemukakan setiap 3 bulan sekali. Bank Simpanan Nasional BSN hari ini mengumumkan senarai pemenang cabutan bulanan dan tempatan BSN bagi pemegang sijil simpanan premium SSP untuk bulan Mei 2015. Dengan simpanan serendah RM10, pemenang bagi cabutan bulan Mei akan membawa pulang sebuah kereta BMW, manakala 13 pemenang cabutan tempatan pula akan memenangi kereta Pro 2 Axia setiap seorang. Dan nampaknya tarikh penyampaian hadiah akan diumumkan nanti.
Cabutan yang merupakan aktiviti bulanan BSN itu sebahagian daripada usaha berterusan menggalakkan tabiat menabung. Selain mengumumkan senarai pemenang untuk bulan Mei, BSN turut mengadakan majlis penyampaian hadiah kepada pemenang cabutan bulanan bagi bulan April yang memenangi sebuah kereta Mercedes-Benz E300 dan Pro 2 Axia. Masa saya simpan untuk SSP, dia orang kata boleh dapat interest lagi, ada lucky draw. Yang ini yang bank lain tak ada. Bank lain cuma ada interest saja, tapi SSP ada lagi lucky draw. Saya ucapkan terima kasihlah pada pihak BSN. Inilah. Saya tak jangka benda saya dapat. Terima kasih banyak-banyak. BSN turut memperkenal cabutan istimewa dengan menawar SSP bernilai RM1 juta yang akan diadakan pada bulan Disember semasa cabutan perdana. Pemegang SSP yang mempunyai simpanan minimum sebanyak RM3,000 layak menyertai cabutan istimewa berkenaan. Bagi pelanggan yang membeli sijil premium dalam sijil tunggal juga layak untuk cabutan berserta dengan peluang berganda. Untuk sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai SSP, bolehlah melayari www.mybsn.com.my. Syarikat permulaan dari Malaysia, Soft Space Sdn Bhd memenangi tempat ketiga Anugerah Keusahawanan Asia keempat yang berlangsung di Jepun. Kemenangan itu mengulangi kejayaan Youth Today Sdn Bhd pada tahun lalu yang turut mendapat tempat ketiga dalam pertandingan berkenaan. Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Soft Space, Chang Chiu Sun, telah mengagumkan halayak dengan produk penyelesaian pembayaran mudah alih. Syarikat tersebut berkembang pesat dan mapan berbanding syarikat pesaing menerusi kerjasama dengan 19 bank di 10 negara. 90% daripada keuntungan syarikat diperoleh melalui perkongsian dengan bank-bank. Manakala 10% lagi dijana menerusi pelesenan langsung. Soft Space membawa pulang kira-kira $4,000 Amerika. Pertandingan tersebut disertai 30 syarikat permulaan daripada 12 negara dengan setiap negara meletakkan satu atau dua wakil. Scania Malaysia Sdn Bhd menyasar untuk menembusi pasaran ASEAN menerusi model terbarunya coach Scania Marco Polo. Pengarah jalan bas dan coachnya, Idros Putih, yakin coach yang dilengkapi teknologi terkini menepati pasaran tempatan dan antarabangsa. Coach Scania Marco Polo ini merupakan hasil kerjasama dua peneraju global iaitu Scania dan Marco Polo, pengeluar bas Brazil terkemuka di dunia. Kita telah membawa satu pemaharuan kepada industri bas ekspres dan bas-bas secara umumnya kepada satu level yang baru. Sebab kualiti ini adalah satu jaminan kualiti daripada Scania. Ya, jadi Scania ini memang associate dengan high quality. Menurut Idros, Scania Malaysia yakin menjual antara 70 hingga 100 unit coach kelas pertama dalam tempoh 5 tahun akan datang dan 20 unit tahun ini bagi pasaran Malaysia. Coach ini katanya merupakan penyelesaian lengkap bagi operator bas. Ekoran ia dikeluarkan mengikut keperluan dan ciri yang mereka kehendaki. Warga Kuala Lumpur kini boleh menaiki kereta elektrik pertama seumpamanya di negara ini dan rantau ASEAN. Ini berikutan pelancaran program perkongsian kereta elektrik VE pertama berkonsepkan Cohesive Mobility Solution, COMOS, atau penyelesaian mobiliti menyeluruh yang dimajukan CMS Konsortium Ecotour Sdn Bhd. Majlis pelancaran COMOS disempurnakan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Pesal Talib di Ibu Negara. Kereta elektrik ini boleh ditempah untuk mengambil dan memulangkan semula COMOS VE di 5 lokasi stesen LRT yang diubah menjadi stesen COMOS VE sekitar Ibu Negara. Pengerusi Eksekutif CMS Konsortium Ecotour Sdn Bhd, Datuk Seri Syed Zainal Syed Muhammad Tahir menjelaskan, pengguna yang ingin memandu kereta COMOS ini hanya perlu berdaftar dengan COMOS untuk mendapatkan kad keahlian. Yuran tahunan RM300, bulanan RM50 atau mingguan RM25 dikenakan. Bagi pengguna yang mendaftar awal, mereka hanya akan dikenakan bayaran RM50 untuk setahun keahlian. COMOS menawarkan perkhidmatan e-mobility yang komprehensif, merangkumi pelbagai aspek dalam ekosistem termasuk penggunaan VE, perkhidmatan pengecas EV, pengurusan operator parkir dan pengendali rangkaian telekomunikasi.
Sementara itu, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Ahmad Faisal Talib yakin program Comos VE ini selain memberi alternatif kepada masyarakat tentang teknologi baru kenderaan elektrik, Comos boleh menjalin hubungan pintar selain mengurangkan kesesakan lalu lintas serta menggalak persekitaran hijau. Ia selaras usaha kerajaan memelihara alam sekitar dengan pengurangan karbon dan penggunaan bahan bakar. Pelancaran ini bukan sahaja untuk memperkenalkan tentang sharing system of this satu mode of transport yang sesuai untuk Kuala Lumpur dari segi electrical, tetapi juga dia merupakan usaha kita untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai green city, dan ini adalah part of the initiative dan juga di declaration yang telah pun disiarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah berkenan merasmikan Festival Bunga dan Taman Diraja pada acara Floria Diraja Putrajaya di pesisiran Tasik Presiden 4 Putrajaya. Festival kali ke-8 itu bermula hari ini hingga 7 Jun bertemakan Alunan Pancarona. Untuk acara kali ini, bunga lili dipilih sebagai tema dengan himpunan 100 jenis bunga lili serta 400,000 pokok dari pelbagai spesies lain. Seekor kucing betina bernama Kukun jenis Maine Coon yang dibawa khas dari Estonia, Eropah turut dipersembahkan kepada Tuanku Hajah Haminah sebagai cenderahati. Sementara itu, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur dalam ucapannya berkata, Floria Diraja Putrajaya ini diiktiraf World Flower Council International dengan anugerah Joyce White, World Flower Council International Award of Excellence. Katanya lagi, pelbagai spesies bunga di negara ini sememangnya berpotensi untuk dikembangkan dengan penglibatan pengimport dan pengeksport bunga dari dalam dan luar negara. Festival kali ini juga mencatat rekod dengan penglibatan lebih 50 pereka bentuk taman dan penyusun bunga antarabangsa. Antara negara yang mengambil bahagian termasuk Afrika Selatan, Denmark, Ecuador, Hong Kong, Korea, Belanda, Sepanyol dan Oman. Sebanyak 50 lot komersial berkonsepkan taman bazar, 68 gerai jualan makanan dan minuman serta 83 lot hasil kraf dan seni memeriahkan acara ini. Floria Diraja Putrajaya dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 10.30 malam pada Isnin hingga Khamis. Manakala dari pukul 9 pagi hingga 12.30 malam pada Jumaat hingga Ahad. Perkembangan sukan di Singapura. Pihak berkuasa tempatan menahan beberapa individu termasuk Boki bola sepak warga Singapura kerana disyaki terbabit mengatur perlawanan membabitkan Malaysia dengan Timor Leste. Bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengesahkan skuad negara tidak terlibat dan bersih daripada gejala rasuah selepas siasatan dijalankan. Fahamkan bahawa kita tidak terlibat dalam siasatan tersebut. Saya dipahamkan bahawa ada sebuah negara yang kebetulan berada di dalam kumpulan yang sama dengan Malaysia. So, saya harap tidak akan menjejaskan perlawanan kita. Khairi berharap kontroversi berkenaan tidak akan menjejaskan persiapan pasukan Malaysia untuk beraksi cemerlang dalam saingan peringkat kumpulan B yang turut diisi Thailand, Vietnam, Timor Leste, Brunei dan Laos. Sebelum ini, media tempatan melaporkan seorang rakyat Singapura dan rakan-rakannya dari pelbagai negara ditahan Biro Siasatan Amalan Rasuah Singapura CPIB kerana disyaki terbabit mengatur perlawanan bola sepak Sukan C ke-28. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Fit Malaysia di dataran Bandaraya Johor Bahru. Berkenaan Fit Malaysia, Khairi bercadang akan meluaskan aktiviti berkenaan di kawasan pedalaman untuk menarik lebih ramai belia terlibat dalam aktiviti sihat dan sehingga hari ini 8,000 belia aktif dalam Fit Malaysia. Konfederasi Hoki Malaysia KHM akhirnya melunaskan tunggakan bonus berjumlah RM282,000 kepada pasukan hoki kebangsaan lelaki dan wanita yang tertunggak sejak tahun 2013. Ini bermakna semua bayaran bonus yang sering dipertikaikan pemain dianggap sudah selesai. Perkara tersebut disahkan Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal di Ibu Pejabat Badan Induk itu di Bukit Jalil. Menurut Datuk Seri Subhan, tunggakan bonus yang tertunggak sejak 2013 akhirnya selesai hasil tindakan drastik pengurusan baharu yang diketuai oleh Subhan.
Tak ada sebab kenapa pemain kena datang balik dan mengatakan bahawa mereka tak dapat tunggakan sebagainya. Itu semua dah langsai dah. Sekarang ni tanggungjawab mereka adalah untuk bermain dengan sehebatnya dan pastikan bahawa kita ada peluang untuk menaikkan diri ke Olimpik dan juga untuk membawa 2 pingat emas daripada SEA Games yang akan datang. So benda-benda yang semua pemain dan pegawai skuad hoki negara hadir pada majlis penyampaian bonus tersebut di pejabat KHM siang tadi. Isu pemberian bonus tertunggak sering ditimbulkan pemain bintang Faizal Sari sejak beberapa bulan kebelakangan ini sehingga menyebabkan pemain itu merajuk. Namun hasil perbincangan dengan pemain terbawit, KHM akhirnya berjaya menyelesaikan isu tunggakan bonus yang dibayar hari ini. Dalam perkembangan sama, jurulatih skuad hoki negara, Tai Beng Hai berharap pembayaran bonus itu memberikan satu semangat tambahan kepada pemain. Malah, ganjaran yang sudah dibayar KHM itu perlu diterjemahkan kepada prestasi terbaik di atas padang dan bukannya mempersoalkan tentang bonus setiap kali mewakili negara. Kalau kita lihat kan, memang tunggakan dah diselesaikan, dah dilangsaikan semua, so tidak ada isu lagi lah. Tetapi perkara ni harus kita jangan kita bagi macam satu alasan ataupun isu lah yang kita tidak boleh perform sebab kelakar Olimpik itu sangat penting untuk pembangunan hoki. Beng Hai turut mengulas mengenai persiapan skuad Speedy Tigers ke Belgium bulan depan. Senarai akhir barisan terbaik skuad negara hanya akan diumumkan 10 hari sebelum berlepas ke Antwerp untuk Liga Hoki Dunia. Ini kerana skuad hoki negara akan mengadakan beberapa siri perlawanan persahabatan sebelum menamakan pemain ke Belgium. So far kita main junior 1 game, lepas tu kita ada cuba arrange lah bukan friendly dah, cara seperti friendly tetapi kita akan panggil pemain yang pernah bermain untuk Malaysia ataupun pasukan yang kita nak tubuhkan tempoh hari itu yang pasukan development supaya kita cukup pemain untuk bermain dua side lah. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama tuan rumah Belgium, England, China dan Ireland. Dalam perkembangan berasingan, Konfederasi Hoki Malaysia KHM mengadakan mesyuarat jawatankuasa eksekutif kali kedua petang tadi bagi menentukan bidang tugas masing-masing. Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal akan memegang 2 portfolio penting dalam jawatankuasa eksekutif KHM yang baharu. 2 portfolio itu ialah pengurusan skuad kebangsaan dan jawatankuasa kewangan KHM. Ia penting bagi menyelaraskan persiapan skuad kebangsaan dengan mengambil kira faktor kewangan yang menjadi masalah utama KHM ketika ini. So it is a big responsibility, but I feel that dengan saya memegang jawatankuasa itu, maka saya dapat hands on, saya tahu apa yang berlaku. Akhirnya selepas balik ni keputusan coaching committee and the EB board will decide. But for now, because the time frame is too short, we only have 1 month before we go for the qualifiers. So it's only right and fair that I should chair the committee supaya saya benar-benar tahu apa yang sebenarnya berlaku dan pastikan apa bantuan yang boleh saya buat untuk memberikan kepada mereka. So dari segi National Team Committee is very important that the President should. Sementara itu, Timbalan Presiden KHM, George Kosi, dipilih selaku pengurusi jawatankuasa pertandingan, sementara Timbalan Presiden Wanita KHM, Profesor Dr. Syamala Subramaniam, memimpin jawatankuasa pembangunan. Naib Presiden Datuk Wan Ahmad Nizam pula bakal menerajui jawatankuasa pemasaran dan penajaan, sementara Majid Manjid Abdullah, jawatankuasa projek khas dan hoki dalam Dewan. Skuad bola keranjang lelaki kesukan SEA ke-28 di Singapura bakal menghadapi cabaran sengit apabila bertemu Filipina ekoran pasukan lawan itu dibarisi sebilangan besar pemain naturalisasi. Pengurus pasukan Datuk Lau Chun Han berkata, skuad negara perlu bekerja keras menentang Filipina dan perlu mengatasi Indonesia sekiranya mahu melangkah ke separuh akhir. I think because Philippines, they have naturalized players, then susah sikit pada yang masa kita menghadapi Filipina. Tapi kita hopefully kita try our best to beat Indonesia. Lepas tu kita masuk semi final, kita tengok macam mana kita strategize the whole game again. Yeah. Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama-sama dengan Filipina, Indonesia dan Timor Leste. Manakala kumpulan B terdiri daripada Thailand, Singapura, Kemboja, Myanmar dan Vietnam. Acara bola keranjang lelaki dan wanita pada Sukan SEA Singapura akan bermula 9 hingga 15 Jun ini.
Lau berkata skuad lelaki dan wanita negara sudah bersedia dari segi mental dan fizikal untuk mengejar kedudukan 3 tempat teratas iaitu sasaran yang ditetapkan oleh MABA. Pada Sukan SEA 2013 di Myanmar, skuad lelaki menghuni tempat keempat dan kali terakhir memperoleh pingat emas ialah pada edisi 1989 di Kuala Lumpur. Pasukan wanita kali terakhir meraih pingat emas ialah pada edisi 2007 di Thailand. Kali ini kedua-dua pasukan diletakkan sasaran untuk meraih pingat muncul dalam kalangan 3 terbaik. Ready untuk pergi ke game lah. So matlamat kita orang this year is maybe goal, tapi kita orang akan buat yang terbaik untuk dapatkan goal. Petang tadi berlangsung majlis penyerahan bendera kepada pasukan bola keranjang lelaki dan wanita negara Kesukan SEA Singapura 2015. Majlis disempurnakan Chef Dimission Kontijen Negara Datuk Seri Norza Zakaria. Lebih 1,000 kanak-kanak di seluruh Malaysia menyertai sesi pemilihan untuk layak ke kem latihan bola keranjang kebangsaan. Sesi 2 hari anjuran junior NBA itu akan memilih 40 peserta lelaki dan 24 perempuan untuk menyertai kem pada Jun depan. Jurulatih junior NBA, Craig Brown berkata, program ini menyasarkan kanak-kanak lingkungan 10 hingga 14 tahun untuk diberi lebih pendedahan mengenai sukan bola keranjang. Mereka yang terpilih juga berpeluang untuk membarisi pasukan bintang-bintang junior NBA Malaysia 2015. Our junior NBA program is here in its second year here in Malaysia. I think it's a great opportunity to introduce the kids to the game of basketball and have them come out and participate in the fundamentals of the game, which is shooting, dribbling, layups, agility, as well as passing. Kem latihan bola keranjang kebangsaan selama 3 hari yang dijadual pada 11 Jun nanti dijangka turut dihadiri pemain bola keranjang NBA. Kanak-kanak yang ditemui pada sesi pemilihan di SJKC Taman Konot berasa teruja dan berharap tersenarai dalam 100 peserta terbaik sekaligus layak menyertai kem latihan berkenaan. So saya harap boleh belajar lebih lah. Can learn new friends. Best lah. Harap saya jadi pemain bola keranjang yang lebih baik daripada sekarang dan masuk NBA. Nak jadi pemain bola keranjang. Sesi pemilihan ini merupakan sebahagian daripada program Junior NBA Malaysia 2015. Tahun lepas, Junior NBA Malaysia 2014 yang melibatkan penyertaan seramai 1,600 peserta dari lebih 100 buah sekolah di negara ini memberi peluang kepada pasukan bintang-bintang Junior NBA 2014 menyaksikan perlawanan NBA Global Games Beijing di China. Kita ke perkembangan lain. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM memikul tanggungjawab penting dalam memelihara dan melindungi 73 daripada 92 spesies tumbuhan yang hampir pupus di seluruh dunia. Spesies tersebut yang hanya terdapat di negara ini terkandung dalam senarai merah tumbuh-tumbuhan. Antaranya meranti temak nipis, keruing padi, merawan kancing dan cengal daun pasir. Maksudnya, orang tak tahu siapa saya? Ketua Pengarah FRIM, Datuk Dr. Abdul Latif Mahmud berkata tanggungjawab itu bersesuaian dengan fungsi penting FRIM yang bukan sahaja terlibat secara langsung dalam penyelidikan sektor perhutanan. Malah diiktiraf sebagai tapak warisan semula jadi dan warisan kebangsaan masing-masing pada 2009 dan 2012 melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005. Sekaligus menjadi tumpuan saintis dari luar negara untuk menjalankan kajian selain menarik minat pengeluar ubatan herba dan farmaseutical. Maknanya FRIM merupakan buffer kepada biji benih yang perlu dijaga bukan sahaja oleh kerajaan tapi juga oleh saintis, kalangan ahli sains dan juga rakyat. Bagi mereka-mereka yang masuk dalam kawasan FRIM ni, tolong jangan kutip suka-suka, tolong jangan cabut suka-suka, jangan petik daun suka-suka kerana mereka tidak tahu 73 spesies ini adalah bukan spesies yang mungkin tidak ada lagi kalau FRIM ini tidak ada. Maksudnya kita perlu bekerjasama, berusaha memastikan apa yang kita miliki itu adalah hak negara dan hak negara itu tetap kekal selama-lamanya tanpa diceroboh, tanpa dipindahkan negara lain oleh aktiviti yang bersifat tamak, bersifat perniagaan, membuta tuli tanpa satu rujukan kepada dunia sains. Datuk Dr. Abdul Latif bercakap kepada RTM pada majlis penghargaan media bagi menghargai peranan media membantu meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan menjaga alam sekitar.
Beliau turut mengumumkan cadangan mewujudkan Taman Media di Frim Kepong sebagai kawasan angkat kepada komuniti media di negara ini. Ia sebagai lambang kerjasama erat yang berterusan antara kedua-dua pihak. Majlis Walimatul Urus Asnaf 2015 buat pertama kalinya diadakan bagi membantu golongan itu mendirikan rumah tangga. Ia bantuan khusus melalui Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk kehidupan lebih selesa. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Yunus Kurus berkata, melalui skim ini, kerajaan menawarkan bantuan kepada golongan asnaf berpendapatan rendah yang ingin melangsungkan perkahwinan. Agihan skim bantuan bukan sahaja dapat mewujudkan keharmonian hidup dalam kalangan masyarakat, malah dapat mengekang peningkatan gejala sosial seperti pergaulan bebas serta kes-kes pembuangan bayi. Beliau menyatakannya dalam ucapan perasmian majlis ini di peringkat Labuan. Dalam majlis ini, 14 pasangan telah diijab kabul. Daripada Januari hingga Mei tahun ini, 136 asnaf di Labuan telah melangsungkan pernikahan membabitkan bantuan zakat berjumlah RM176,000. Maklumat berkaitan beasiswa dan pendidikan khas merupakan antara soalan yang sering diajukan orang ramai semasa jelajah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di seluruh negara. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Seri Dr. Khair Muhammad Yusof, antara yang ingin diketahui ialah program yang disediakan kementerian termasuk berkenaan beasiswa dan pinjaman pelajaran. Bila saya melawat setiap bus yang ada tadi tu, didapati memang ramai bertanya mengenai pertama sekali pendidikan khas. Apakah peluang yang ada untuk anak mereka yang ada kebutuhan khas? Kemudian yang mengenai beasiswa, banyak pertanyaan mengenai bagaimana nak buat penajaan dan sebagainya, termasuk yang PT-PTN penyamban dan sebagainya. Jadi masa ini dia dapat maklumat yang orang kata first hand information daripada pegawai-pegawai kami yang dapat menjelaskan mengenai dasar-dasar pelaksanaan yang ada. Program ini merupakan satu bentuk interaksi secara langsung KPM dengan masyarakat setempat untuk memberi penerangan dan penjelasan mengenai perkhidmatan dan peluang yang terdapat dalam sistem pendidikan di negara ini. Program Jelajah KPM di Negeri Sembilan merupakan program ketiga selepas pantai hiburan di Rompil Pahang dari 23 hingga 25 April dan di Pulau Pinang yang berlangsung pada 1 hingga 3 Mei 2015. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penutup Jelajah KPM di Seremban. Baik, Nasional 8 berakhir di sini. Ikuti Best 510 selepas ini bersama Zaira Sri Zakaria. Dengan itu saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Hazel Desmond. Salam satu Malaysia.